Baik, Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Bersama kami bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Selama 1 jam seperti biasa bersama saya, Pasha, dan juga teman saya. Saya Helena Palavi. Apa khabar anda semua? Selamat menyambut hari Ramadan yang tinggal hanya mungkin 1 minggu saja. Betul. Untuk kita sama-sama berebut untuk beribadah dan mendapat keampunan dari Yang Maha Esa. Baik, hari ini Khamis, kami bersiaran. Hari ini kita akan berbincang banyak perkara, antaranya topik yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi adalah monopoli dalam transaksi elektronik. Ya, ini dah antara kebimbangan orang ramai sebenarnya. Kalau perasan sekarang ni, kalau kita pergi ke bazar Ramadan pun ramai peniaga-peniaga telah mula menggunakan QR code dan menggunakan kita nak berniaga dengan menggunakan transaksi tanpa wang tunai. Dan adakah ini satu kebaikan ataupun ada mungkin aspek-aspek yang negatif dari penggunaan ataupun monopoli penggunaan transaksi secara online ini. Dan selepas itu kita juga akan bersama tetamu istimewa kita daripada Pusat Pakaian Hari-Hari. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita akan lihat dulu sedikit petikan daripada portal bernama.com. Kalau anda semua nak tahu, hari ini agak istimewa kerana kita berpeluang untuk melihat gerhana matahari hari ini. Mungkin bermula dalam lebih kurang jam 11 pagi hingga 2 petang untuk yang berada di negeri Sabah. Manakala untuk kami yang berada di Semenanjung ni, dia akan berakhir awal sedikit sekitar jam 1 tengah hari. Jadi menurut Mosti, program pencerapan gerhana matahari separa 2023 ini akan diadakan di Planetarium Negara Kuala Lumpur dan juga di Bandar Tawau, dan akan diberikan cermin mata yang khas, cermin mata gerhana ataupun eclipse glasses percuma diedarkan kepada sesiapa yang ingin melihat ataupun menyaksikan fenomena gerhana matahari separa di kedua-dua lokasi tersebut. Dan dalam pada itu juga beberapa teleskop yang dengan penuras khas juga akan disediakan bagi membolehkan pengunjung untuk menyaksikan keadaan itu dengan lebih jelas dan selamat, dan juga bagi mungkin yang berminat untuk mengambil gambar menggunakan kamera DSLR dan sebagainya. Tapi yang penting bagi anda yang ingin melihat fenomena gerhana matahari ini, dinasihatkan jangan memandang terus ke matahari itu tanpa menggunakan apa-apa alat kerana boleh menyebabkan bahaya kepada pandangan mata. Betul, dan ini juga sedikit berita daripada sukan di mana Datuk Lee Chong Wei dicadangkan sebagai pengurus pasukan Road to Gold Badminton, dan Persatuan Badminton Malaysia BAM mencadangkan kepada jawatan kuasa Road to Gold. Pelantikan Datuk Lee Chong Wei sangat-sangat diperlukan dalam pasukan badminton kerana bukan sahaja beliau adalah pemenang 3 pingat Olimpik, tetapi beliau adalah seorang legenda dan pemain hebat di dunia dan memenuhi semua kriteria, iaitu berpengetahuan tinggi, mempunyai pengalaman sebagai pemain, tahu keperluan pemain masa kini dan dihormati pemain. Dan katanya tiada individu yang lebih layak daripada Lee Chong Wei. Dan Lee Chong Wei juga berkata beliau sebenarnya gembira dengan cadangan ini, apatah lagi beliau merupakan panel penasihat teknikal Akademi Badminton Malaysia ABM dan mungkin akan meneruskan prospek dalam pingat emas negara dan berjanji untuk membantu pemain Malaysia dalam misi mereka untuk mencapai sasaran itu tahun depan. Dan diharapkan sekiranya cadangan ini diterima dan Datuk Lee Chong Wei dijadikan pengurus pasukan RTG badminton negara, kita boleh nampak sinar pingat emas daripada pasukan badminton Malaysia. Baik, ini pula ada sedikit cerita tentang penambahbaikan
di Perak katanya. Betul. Jadi ini berita baik untuk penduduk di negeri Perak. Menurut kata Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad, kerajaan negeri akan menyediakan dan juga menambah baik kemudahan serta infrastruktur di kawasan Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di Tanjung Malim. Dan beliau berkata ini antara yang dirancang adalah termasuk membina lebih banyak lagi rumah mampu milik dan juga sekolah baru. Jadi tumpuan akan diberikan kepada penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk menampung jumlah pekerja yang akan datang ke Tanjung Malim. AHTV di Tanjung Malim yang bakal mewujudkan bandar baru dan juga meningkatkan ekonomi domestik dengan menarik syarikat runcit untuk lebih banyak lagi beroperasi di kawasan itu. Selain daripada itu, Malaysia telah pun memperolehi sebanyak 32.5 bilion ringgit pelaburan yang membabitkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi hasil daripada lawatan Perdana Menteri kita baru-baru ini ke negara China. Dan jumlah pelaburan itu merangkumi 2 syarikat China menerusi syarikat otomotif Geely untuk kenderaan elektrik, EV dan juga DC Sciences. Dan tambah beliau lagi, Kementerian Pendidikan juga akan menambah lebih banyak sekolah untuk daerah Mualim. Jadi berita baik untuk penduduk di sekitar kawasan itu. Bila kita ada lebih banyak perumahan dan juga sekolah-sekolah, harapkan lebih lagi pembangunan juga meningkatkan ekonomi di kawasan setempat. Betul. Dan okey, kita saksikan dulu laporan cuaca untuk hari ini dan juga bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan sudah ada perancangan untuk menawarkan harga tiket penerbangan yang lebih baik kepada pelajar Semenanjung yang menuntut di Sabah serta Sarawak dan begitu juga sebaliknya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata melalui subsidi kerajaan itu, ia akan diperuntukkan khusus buat pelajar institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Harga yang lebih baik untuk pelajar dengan subsidi kerajaan untuk pelajar-pelajar IPTA, khususnya pelajar IPTA daripada Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga untuk pelajar-pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak. Akan kita umumkan tak lama lagi. Anthony juga ditanya mengenai tiada harga diskaun bagi penerbangan balik kampung bagi destinasi penerbangan Kuching dan Kota Kinabalu sempena Aidilfitri ini. Dan beliau berkata jumlah penerbangan sedia ada serta tambahan menunjukkan tiket bagi kelas ekonomi telah habis dijual. Kita melancarkan penerbangan tambahan pada 6 April yang lalu. Dalam tempoh 3-4 hari dah habis jual semua. So jadi tiket yang ada masih ketika ini, yang masih ada sekarang ini untuk untuk balik ke Sabah dan Sarawak, kebanyakannya hanya tinggal business class. Jadi kita tengok harga tu tinggi. Tapi harga tinggi tu sebab dia tinggal hanya business class. Yang tiket ekonomi punya, kelas ekonomi dah habis jual. Seramai 409 anggota dan pegawai unit tindak khas UTK Polis Diraja Malaysia akan menerima elon tambahan khas sebanyak RM525 sebulan bermula Februari tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuat ketetapan untuk menyalurkan elon khas itu yang dikenali sebagai elon kawalan rapat kenamaan KRK. Terdahulu beliau menerusi Facebook rasminya memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan pemberian elon itu kepada anggota dan pegawai UTK. Beliau juga berkata cuti kira-kira 90% daripada 130,000 anggota dan pegawai PDRM di seluruh negara akan dibekukan sebagai persiapan bagi penugasan pada musim perayaan ini.
Bagaimanapun, anggota dan pegawai yang bertugas akan dibenarkan bercuti secara bergilir-gilir dengan mereka yang telah bercuti ketika Aidilfitri. Datuk Seri Saifuddin berkata meskipun ketika musim perayaan, penugasan PDRM dalam semua aspek amat penting dan pihaknya tidak akan berkompromi daripada segi tanggungjawab menjaga keselamatan, mengekalkan keharmonian serta keamanan negara. Kerajaan Selangor sentiasa berusaha secara berterusan untuk mengekalkan dan mengawal keluasan tanah Rizab Melayu sedia ada, termasuk melakukan pemantauan secara rapi dengan setiap pembatalan tanah berkenaan perlu digantikan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim berkata, Kerajaan Negeri menafikan dakwaan tanah Rizab Melayu di Selangor turun mendadak, sebaliknya menunjukkan peningkatan berbanding sebelum negara mencapai kemerdekaan. Berdasarkan data yang direkodkan, keluasan tanah Rizab Melayu di Selangor menunjukkan peningkatan berbanding sebelum Hari Merdeka. Sehingga Februari 2023, tanah Rizab Melayu di Selangor adalah seluas 162,508.97 hektar, meningkat 29.1% berbanding pada 1948 seluas 125,845 hektar. Sehingga kini terdapat pertambahan dan penurunan data keluasan tanah Rizab Melayu di Selangor dalam tempoh tersebut akibat daripada kesan pembatalan serta penggantian tanah Rizab Melayu. Ia bertujuan untuk pembangunan infrastruktur awam dan pengambilan balik tanah untuk kemudahan awam seperti pembinaan lebuh raya, lapangan terbang, loji rawatan air dan sebagainya. Beliau berkata usaha tersebut turut mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Malaysia melalui penerimaan sijil penghargaan amalan terbaik pengumpulan data tanah Rizab Melayu yang telah disampaikan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semasa mesyuarat Majlis Tanah Negara yang diadakan pada 3 Disember 2018. Sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan seperti yang kami war-warkan di awal siaran tadi, kita akan berbincang tentang monopoli dalam transaksi elektronik di Malaysia. Dan baru-baru ini juga kita digemparkan dengan monopoli syarikat misalnya Touch and Go tentang pembayaran tol di Jalan Lebuh Raya dan sebagainya. Namun itu akan berakhir menjelang 2025. Baik, jadi untuk membincangkan soal monopoli dalam transaksi elektronik bersama kita pada hari ini tetamu Dr. Ong Tze Chin, seorang pencara kanan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Selamat datang, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini untuk kita bercakap serba sedikit mengenai transaksi elektronik ni, sama adakah wujudnya monopoli transaksi elektronik di negara ini, adakah ia memberikan manfaat kepada negara dan rakyat ataupun sebaliknya. Jadi untuk permulaan kita mulakan perbincangan kita, mungkin doktor boleh berikan pandangan doktor sendiri mengenai perkembangan terkini penggunaan transaksi elektronik ini dalam negara. Okay, terima kasih Fasha, terima kasih Haznina kerana jemputan. So bagi saya untuk kita tengok data dari bank negara Malaysia bahawa transaksi e-bayaran, transaksi elektronik itu sebenarnya ada banyak. Maksudnya bayaran, jual barang e-dagang, okay, dan juga digital, dia adalah daripada satu bahagian daripada digital ekonomi kita. Right, untuk e-bayaran transaksi sekarang bank negara punya data dia kata meningkat 30.5% kepada 9.5 bilion dalam tahun 2020. Memang meningkat. So masa dia meningkat juga disebabkan pasal kita COVID-19 PKP kan. So semua orang terikat di rumah, so tidak boleh keluar membuat transaksi. So masa itu dia telah mendadaknya perkembangan e-transaksi ini. So lebih kurang daripada data 2021, Bank Negara mengatakan lebih kurang Malaysia menggunakan sebanyak RM470 dalam transaksi elektronik transaksi ini. So laporan tahun 2020 menyatakan rakyat Malaysia membuat 291 transaksi e-bayaran. So
So memanglah nampak transaksi e-bayaran itu meningkat mendadak selepas PKP. Okey, kita nak tahu juga tentang pentingnya kaedah transaksi ini dalam perniagaan. Okey, transaksi ini memang adalah satu, kita sekarang di Malaysia, masyarakat kita bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia menjelang kepada masyarakat digital, masyarakat 5.0. Right? Masyarakat yang berpaksikan informasi teknologi, digitalization, so kebanyakan kemudahan sudah dipindah kepada online dalam atas talian, ya. So bagi perdagangan, perniagaan adalah satu untuk menjimatkan kos operasi. So dalam atas bayaran e-bayaran ini juga adalah amat membantu dalam perniagaan. Tambahan pula dengan itu, kerajaan kita dan juga bank negara memang ingin mengembangkan sektor-sektor e-transaksi dan e-bayaran di Malaysia. So galakan kerajaan dan juga beberapa insentif diberi kepada kerajaan. Macam dulu kita pernah dapat bantuan, pelajar dapat bantuan dekat Touch and Go, e-wallet, kan. Memanglah itu adalah hasrat kerajaan untuk mengembangkan sektor ini. Jadi sebenarnya antara penggunaan awal transaksi online ni adalah penggunaan debit card dan juga credit card. Tu antara salah satu yang paling awal lah transaksi elektronik. Mungkin doktor boleh perjelaskan apakah antara perkembangan daripada dulu dari kita menggunakan debit dan credit card, perkembangan ataupun evolusi teknologi yang sekarang ini lebih membantu pengguna, dan dalam pada itu bagaimana ataupun apakah kesan kepada orang ramai, termasuk juga dengan peluang pekerjaan untuk negara kita sekarang ni nampaknya menuju lebih ke arah digital economy. Ya, so sebenarnya kita itu maksudnya dalam sistem bayaran kita, sistem bayaran negara adalah dua peringkat. Satu, sistem bayaran melalui kalau kuantiti yang besar kita melalui sistem rentas. Itu transaksi untuk melalui bank. So lepas tu kita ada satu sistem bayaran untuk perniagaan. Yang ni kebanyakan yang kita masukkan e-bayaran ni adalah perniagaan. So dia ada tiga cabang dia. So pertama adalah instrumen. Apa instrumen yang dikeluarkan? So instrumen macam bank keluarkan credit card, debit card. So instrumen yang dikeluarkan oleh e-bayaran ini adalah e-duit. E-money, kita katanya e-money. So adalah satu instrumen. Dan channel dia maksudnya touch and go, touch and go atau e-wallet yang diperkenalkan oleh perniagaan atas talian. Right? Banyak juga teknologi syarikat menceburi bidang ini. Right? So itu mereka adalah merupakan satu saluran saja. So dengan ni juga bank negara meletakkan syarat-syarat untuk dapatkan lesen untuk menjalankan aktiviti perniagaan ni. So ini e-bayaran yang kebanyakan pengguna-guna ini adalah untuk transaksi perniagaan, untuk pembelian barang, services, online services termasuk macam software. So you beli software, you beli teknologi subscription, subscription untuk sekarang TV, Netflix semua, kan. Yang tu. So yang tu dengan perniagaan, jualan barang dan juga perkhidmatan services atas talian untuk e-bayaran. So untuk bagi kegunaan pengguna, itu zaman ini kita memang dilandai dengan teknologi maklumat. So semua orang ada handphone. So juga tahap ekonomi dengan kita meningkat dengan perkembangan teknologi sekali. So itulah pengguna rasa kebanyakan generasi yang muda mereka lebih senang dengan teknologi mereka. Kita panggilnya native, digital native. So mereka adalah dilahirkan dengan teknologi, so membesar dengan teknologi berbandingan generasi yang sebelum ni, kan. So untuk kegunaan generasi baru memanglah satu yang menyenangkan kehidupan harian.
Tetapi kita masih ingat, so ini dah lama tentang dekat Industry 4.0 kita pun dah terangkan, dekat itu Professor Klaus dekat World Economic Forum pun dah terangkan. Yang generasi yang zaman yang berpaksikan teknologi, kita akan jurang equality itu akan menjadi semakin besar. Maksudnya kita generasi yang tua, so pendalaman, so orang yang kurang, pengguna yang kurang kemahiran dalam teknologi, mereka akan menghadapi masalah. Mereka adalah masalah untuk menalih kepada hidupan mereka ke atas talian. Memanglah atas talian teknologi, yang pentingnya dia adalah efisien dan juga menjimatkan kos. So tidak perlulah bank, tidak perlu adalah kaunter bayaran, you tidak perlu. Dan juga masa, dia adalah dalam masa yang singkat transaksi you boleh digunakan. So kebaikan, memang ada kebaikan, inovasi dan juga menyenangkan kehidupan kita. Tetapi di sebaliknya juga mempunyai kesan-kesan yang buruk. Right, kesan-kesan kelemahan sistem. So semua teknologi pun sebenarnya masih berkembang, kan? So dia ada kelemahan teknologi sendiri. So dan juga kita dengar dulu tak pernah dengar banyak scam, banyak penipuan, banyak jenayah komersial atas talian. Sekarang dah mendadak, so semakin meningkat. So masalah itu dan juga kita security cyber kita, security atas talian, so maklumat informasi peribadi dan juga bukan data informasi peribadi dan juga data pengguna awam seperti ini syarikat-syarikat berteknologi ni, dia akan mengumpul data. Bukan data peribadi saja, data umum. Maksudnya bagaimana pengguna membeli, apakah pasaran sesuatu barang, harga sesuatu barang, bagaimana kebanyakan dia kelakuan, behavior itu tinggal laku masyarakat Malaysia. Mereka akan ada informasi begitu. Dan setakat ini, adakah doktor merasakan bahawa Malaysia bersedia dan mempunyai undang-undang yang melindungi pengguna data itu sendiri dan juga perniagaan dan juga mungkin secara keseluruhan kerajaan itu sendiri? Sebenarnya undang-undang kita memang ada kelumpungan. So memang dekat teknologi dan perundangan selalunya di belakang. So walaupun kita ada undang-undang sedia ada, boleh mengawal. So saya tahu kerajaan tentang ada hasrat untuk memperbaharui, membaiki akta pelindungan peribadi data peribadi yang tu. So yang juga terutamanya saya rasa pelindungan pengguna. So akta pelindungan pengguna belum ke tahap itu. Sebenarnya akta pelindungan pengguna kita ada akta yang boleh digunakan pakai dalam transaksi elektronik. Walaupun kita dalam akta perlindungan pengguna kita mempunyai akta electronic regulation, kan akta transaksi regulation transaksi elektronik ini hanya memberi rekonasi, maksudnya transaksi elektronik diberi tarifan, boleh dilaksanakan. So itu saja. So setakat itu. Sebenarnya undang-undang yang sedia ada yang boleh mengawal dan juga memberi perlindungan. Tetapi ada juga kelumpungan di sesetengah undang-undang kita yang tidak memahami pasaran digital ini dan juga mempunyai masalah. So kita kalau dalam pasaran terutamanya yang mengawal persaingan adalah Akta Persaingan 2010. Akta Persaingan 2010 hanya di Malaysia hanya mengawal dua jenis kelakuan. Maksudnya kelakuan pertama adalah dominan. So you tidak boleh menyalahguna kuasa nominasi you. Dan juga yang kedua adalah menyaksikan praktis kelakuan perniagaan yang dengan cara melintang. Maksudnya kalau I adalah manufacturer, I ada pengeluar,
I control keluaran saya dan juga I control sektor bisnes yang di bawah saya. Maksudnya kalau I adalah macam rider kan, penghantaran transport itu. So I mengawal pasaran itu. Yang itu kita hanya dalam akta persaingan 2010 hanya mengawal yang itu. Okey. Baik Doktor. Okay. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita mengenai mungkin kebaikan dan juga antara kekurangan penggunaan transaksi elektronik ini dan bagaimana kita boleh lebih melindungi bukan sahaja pengguna tetapi juga perniagaan-perniagaan. Tapi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Ong Zi Chin, pensyarah kanan daripada Fakulti Undang-Undang, dan masih lagi berbicara tentang monopoli transaksi elektronik. Dan okey, Doktor, kalau kita melihat tentang ekosistem di Malaysia ini untuk mengawal orang kata transaksi elektronik ini, terutamanya daripada skamer dan sebagainya, ekosistem itu seolah-olah tidak lengkap. Mungkin apa yang boleh kita perbaharui dan lakukan untuk menambah baik ekosistem itu? Sebenarnya dari ekosistem saya rasa kita kekurangan satu network yang boleh tindak balas tentang laporan dan juga kolaborasi antara agensi kerajaan dan juga perswastaan. Maksudnya bank negara, polis, commercial crime unit, bahagian jenayah komersial dan juga teknologi maklumat yang syarikat yang menjalankan transaksi e-bayaran ini. Right? Walaupun perundangan sedia ada, boleh dipakai, tetapi kekurangan network begitu. Maksudnya kalau laporan dibuat, sebenarnya platform yang menyediakan e-bayaran, mereka ada sesetengah tanggungjawab. Maksudnya kalau mereka mensyaki atau diberitahu ada masalah tentang sesetengah transaksi. So, saya rasa tanggungjawab mereka adalah untuk membuat laporan. Melapor kepada pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa harus ambil satu tindakan. Apa tindakan itu? Tindakan yang paling baik adalah bukan saja melapor kepada polis. So, melapor kepada polis akan mengambil masa untuk buat siasatan dan semua itu. So, adalah langkah yang paling baik adalah untuk menyekat transaksi ini. Saya rasa baru-baru ni ada setengah bank telah mengadakan satu sistem yang begitu. Maksudnya kalau you syaki transaksi yang besar, yang bukan daripada instruction you, dan you boleh menyekat, menghalang transaksi itu untuk melepaskan transaksi tersebut. So sekarang bank juga ada setengah bank juga tahu ada masalah begitu dan juga berhasrat untuk membuat satu sistem. Saya rasa kita kekurangan network yang agensi yang bertanggungjawab dan juga yang dalam satu sistem. Maksudnya komplain masuk, saya lepas tu you komplain ni, aduan ni boleh pergi kepada bank, boleh pergi kepada pihak berkuasa dan juga sistem teknologi yang bertanggungjawab boleh membuat sesuatu. So masalah sekarang adalah teknologi, walaupun kita katakan teknologi. So kita panggilnya automated decision making. So keputusan yang telah dibuat secara automatik. Maksudnya macam teknologi kan, you masukkan kod A masuk, lepas tu tindakan dia adalah kod C, kod D, begitu. So dia jalan kerja dia sudah disenaraikan macam tu. Dia tidak boleh berubah. So masalahnya sekarang teknologi ni kekurangan kemanusiaan, kekurangan intervensi manusia. Maksudnya kalau laporan datang. So bagaimana teknologi ni tidak boleh detect apa kelakuan yang di luar biasa. So intervensi kemanusiaan ni bila maksudnya you dapat laporan, so mestilah ada sesetengah orang atau sesetengah sistem boleh
membuat retract. Retract balik apa tindakan elektronik yang automated tu dah buat masalah tu. So kekurangan juga capacity dalam manusia yang boleh mengesan dan juga teknologi yang boleh mengesan masalah begitu. Baik, Doktor, kalau kita bercakap tentang Akta Persaingan 2010, kita lihat pada mungkin setahun atau dua ini ada satu syarikat iaitu Dagang Net telah didenda oleh kerajaan sebanyak 10.3 juta ringgit atas dasar satu adalah perjanjian yang eksklusif dan kedudukan yang dominan. Dan kalau kita melihat kes ini kepada Touch 'n Go, kalau kita lihat ada 20 juta pengguna kad Touch 'n Go, di mana itu mewakili 91 daripada transaksi di 31 lebuh raya. Dan kalau kita melihat daripada Akta Persaingan 2010 ini, mengapa Touch 'n Go ini masih boleh beroperasi sehingga sekarang tanpa dikenakan undang-undang anti persaingan ini sendiri? Sebenarnya masalah Touch 'n Go ni dah lama Formca telah membuat aduan. So dekat Formca adalah pengguna federation persatuan pengguna bersatu di Malaysia, right? So mereka telah membuat aduan saya rasa dekat tahun 2018 dah buat aduan mengenai masalah Touch 'n Go kepada MyCC, right? Tetapi MyCC telah membuat keputusan bahawanya tidak mempunyai kelakuan yang menghalang dalam persaingan, persaingan. Sebenarnya dalam persaingan ini, maksudnya kalau you adalah nominasi, tidak ada masalah. Maksudnya kalau you nominasi, you tidak membuat kelakuan yang untuk menyekat persaingan. Maksudnya macam tadi Hasnina kata macam exclusive dealing. Yang kelakuan itu adalah tidak dibenarkan. Maksudnya saya membuat sesuatu yang tidak baik untuk menyekat persaingan atau menghalang persaingan. Itu adalah salah. Sebenarnya bagi Touch 'n Go, walaupun banyak masalah, sebenarnya kerajaan telah mengambil inisiatif, KPDN telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu, sebelum ini saya tahu yang lepas Formca komplain, so MyCC kata tidak mempunyai kesalahan, so kerajaan telah membuat satu task force untuk menyiasat. Tetapi kita tidak tahu apa siasatan hasil siasatan begitu yang macam mana. Sebenarnya kepada sesetengah macam public transport, pengangkutan awam dan kalau kerajaan tidak ada pilihan, so dia akan kata kita panggilnya dalam terma ekonomi itu merupakan satu natural monopoly. Monopoli yang semula jadi. Maksudnya masa itu kita masih ingat kan, Touch 'n Go diperkenalkan 1997. So masa itu kerajaan nak satu sistem pembayaran elektronik. Tetapi memerlukan pelabuhan yang banyak. So dia kata pada masa itu baiklah kita adakan satu sistem. Itu sudah ditentukan oleh kerajaan. So masa itu diberi kepada Touch 'n Go. So sistem ini berkembang. So masa itu mungkin kerajaan berasai So kalau kita tidak mempunyai capital yang cukup untuk bagi persaingan dekat sektor ini, lebih baik kita menyatukan satu sistem. So itu kebanyakan macam obligasi awam, menyediakan pengangkutan, menyediakan jalan raya. So lebih sebab ada obligasi untuk kegunaan awam. So disebabkan obligasi itu, so kerajaan kadang-kadang berasa tidak harus diberi persaingan pada masa itu. Tetapi bukan sekarang. Sekarang kita dah menyaksikan e-bayaran, transaksi e-bayaran dah berkembang. Dia banyak bersaingan. So dekat kalau you tengok bank negara, website bank negara, so sebanyak 49 syarikat swasta yang telah berdaftar untuk e-elektronik e-bayaran ini. So kita ada banyak persaingan dah. Okey. So keadaan lebih sihat sekarang lah. Baik, terima kasih Dr. Ong Zi Jing atas
perkongsian mengenai monopoli dalam transaksi elektronik. Itu saja dapat kami kongsikan. Semoga penambahbaikan terus dilakukan untuk kita terus menggunakan transaksi elektronik ini dengan selamat. Baik, kita nak berhenti rehat untuk seketika dan kembali selepas ini bersama tetamu kita yang seterusnya. Kes penculikan kanak-kanak merupakan antara kes jenayah yang sering berlaku dan kerap mendapat perhatian ramai. Oleh itu, ia telah menjadi inspirasi kepada syarikat produksi Osmosis Production Sdn Bhd untuk menghasilkan sebuah filem aksi berjudul 7.12. 7.12 bermaksud diculik pukul 7 dan diketemui pukul 12. Itulah sebenarnya tajuk dia berkisah pada cerita itu. Kos seluruhan filem ni lebih kurang dalam 1 juta lah, 1.1 lah, lebih gitulah. Untuk Osmosis dia ada filem pertama dan saya ada banyak juga terlibat dalam filem tapi bukan sebagai pengarah. Dan tapi kali ini saya mengarah filem ni kerana pengalaman dulu yang saya dapat banyak saya serapkan dalam filem ni lah untuk nambah baik filem. Dan baru-baru ini kru Apa Khabar Malaysia telah dijemput bagi menghadiri majlis pelancaran filem 7.12. Filem ini menampilkan barisan pelakon-pelakon hebat seperti Farah Lihan yang menjadi teraju utama selain Johan Asari dan Adam Darwish. Saya berkenan kepada seorang pelakon ni. Dia sebenarnya banyak berlakon di Indonesia dan dia seorang pengamal seni MMA. Dari situlah membuat saya tertarik untuk mengambil dia. Nama dia Farah Lihan. Saya temui dia pun melalui IG. Saya search siapa pelakon ni. Dan saya cuba hantar mesej pada Farah Ali. Saya harap dia jawab lah. Akhirnya dia jawab dan dia berminat untuk watak ni. Saya terus mengambil dia untuk menjadi watak utama dalam filem ni lah. Pemilihan Johan Asari ni adalah kerana sebelum ini dia pernah memegang watak sebagai botak dalam filem Juana. Jejak belakangan ni banyakkan watak-watak dia pegang adalah watak-watak hero. Jadi saya lihat dia begitu satu ketika sangat digemari dengan karakter botak dia tu. Saya buat comeback untuk dia memegang watak dalam filem ini sebagai orang jahat. Untuk filem kali ini, Johan Asari memegang watak sebagai seorang antagonis yang mengetuai sindiket penculikan kanak-kanak. Walaupun beliau pernah memegang watak seperti ini, namun kelainannya apabila beraksi bersama pelakon utama wanita, Farah Lihan. Okey, watak saya dalam filem ni merupakan seorang antagonis, akan bergandingan. Bukan akan, sebenarnya sudah pun dipilih bergandingan bersama Farah Lihan yang merupakan watak utama untuk filem 7.12. Filem-filem lain, saya tak pernah menonjolkan diri saya yang lebih ekstrim. Untuk filem ini, saya penampilan yang sangat lain daripada filem-filem antagonis yang pernah saya lakonkan sebelum ini. Seperti Rantai di Leher dan sebagainya. Itu salah satulah. Dan yang lainnya, saya berlakon bersama satu kelompok kumpulan yang besar, insyaAllah. Selain itu, filem ini juga turut menampilkan pesilat kelahiran Indonesia yang popular di media sosial iaitu Cynthia Chandranaya. Pengarahnya, Top Ali, berkata penggambaran filem ini dilakukan di beberapa lokasi seperti Kuala Lumpur, Gopeng, Lenggong dan Pengkalan Hulu, Perak. Semoga para peminat, para penggemar seni, bela diri, orang-orang remaja, budak-budak remaja dapat melihat satu kelainan dalam filem ni lah. Harap-harap saya, sekiranya filem ini sukses, ada sequelnya yang dalam rancangan saya selepas pada filem ni lah. Tunggu sequelnya nanti. Saya berdoa, harap-harap semua menyokong filem ini dan insya-Allah sequelnya akan datang. Baik, itu dia tadi sedikit sedutan mengenai filem 7.12. Nampak menarik juga filem tu, Harlina. Sekiranya dalam 21-22 hari kita dah berpuasa ni, dah dekat-dekat dah nak berhari raya ni. Semangat dah berkobar-kobar. Kita dah beli baju raya ke belum? Itu susah sikit lah nak jawab sebab
Kadang-kadang dah beli, tapi nak beli Nak lagi. beli lagi. So nak tahu kat mana boleh beli baju raya yang mungkin hari pertama, kedua, ketiga nak tambah-tambah saja. Mungkin anda boleh ke cawangan pusat pakaian hari-hari yang terdekat dengan anda. Nak tahu di mana? Jom kita bersama dengan pengarah pusat pakaian hari-hari Encik Amiluddin Haji Latif bagi membincangkan tentang raya bersama pusat pakaian hari-hari. Terima kasih Encik Amiluddin kerana sudi bersama dengan kami. Okey. Sekarang ni kita nak tahu dalam bulan Ramadan dan sebagainya, pelbagai promosi pastinya ada daripada pakaian pusat hari-hari pusat pakaian hari-hari ini. Mungkin nak ceritakan antara promosi-promosi menarik yang perlu orang lain ikuti, jangan ketinggalan. Okey, alhamdulillah pusat pakaian hari-hari semakin lama semakin berkembang hasil daripada sokongan daripada ramai pelanggan kita. Dan dari masa ke semasa memang pakaian raya ni kita akan ubah setiap tahun. Okey. Dan pelbagai pakaian bermula daripada kecil, budak kecil sampailah ke dewasa dan orang tua. Dan alhamdulillah sambutan daripada pelanggan-pelanggan kita semakin lama semakin ramai dan banyak. Terima kasihlah. Okey. Baik, memang pusat pakaian hari-hari ni dikenalilah sebagai satu pusat membeli belah yang orang kata harganya berpatutan, dan pada itu pilihan juga pelbagai. Mungkin ada tak apa-apa orang kata promosi raya di setiap cawangan tu ada? Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan, roadshow ke dan sebagainya, boleh bercerita sikit kepada memang kita tiap-tiap tahun bila menyambut Ramadan ni kita sentiasa memberi program-program yang berbentuk CSR dan kemudian kita menyatuni golongan-golongan asnaf dan kita juga memberi macam barang-barang yang berpatutan untuk mereka membeli dan contohnya macam hasil pembelian daripada pelanggan kita RM100 ke atas kita akan bagi pack raya, kita akan bagi goodies dan juga di samping itu juga kita akan mengedarkan kepada pelanggan-pelanggan kita bubur lambuk yang mana di mana berdekatan dengan pusat pakaian hari-hari kita akan bagi tiap-tiap minggu kita buat kacau bubur lambuk ni. So pusat pakaian hari memberi dana kepada NGO Pertubuhan Badan Amal Warga Asnaf Malaysia. Jadi kita buat di setiap banyak negeri yang ada pertubuhan bawah ni, NGO ni. Jadi kita edarkan kepada mereka-mereka yang datang membeli, ada juga yang ni bubur lambuk ni kita akan bagi kepada mereka. Dan kita dengan cara itu kita mendekatkan juga pusat pakaian hari ini dengan penglibatan NGO dan CSR. Dan alhamdulillah lah sambutan penerimaan daripada pelanggan-pelanggan kita sangat berpuas hati lah dengan pakaian yang kita adakan dan kita berikan. Okey, dan bercakap tentang pemberian bubur lambuk itu, adakah jadual tertentu yang boleh kita ikuti ataupun memang serentak di seluruh negara atau bagaimana? Kita memang tiap-tiap minggu kita buat. Contohnya minggu yang lepas kita buat di sekitar Lembah Kelang, di Selangor, di wilayah. Dan minggu depan, minggu ni kita buat di Melaka. Kita bagi dana kepada NGO dan NGO edarkan bubur lambuk ni kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan juga roti john kita bagi air dan kita buat pelbagai lah demi untuk kita faham dalam keadaan ekonomi sekarang ni kan. Jadi insya-Allah kita menawarkan harga yang berpatutan. So kepada pelanggan-pelanggan yang datang membeli pakaian untuk raya memang sangat dialu-alukan lah kerana kita menawarkan harga yang sangat reasonable untuk golongan-golongan yang B40 ni untuk belilah insya-Allah. Kita bercakap pasal nak raya-raya ni kan, mesti orang datang nak beli baju yang ikut fashion, nak ikut trend dan sebagainya. Jadi untuk pusat pakaian hari-hari itu sendiri, apakah mungkin antara kelainan yang dibawakan setiap tahun untuk memastikan pelanggan yang datang tu tak jemulah nak membeli pakaian di pusat pakaian hari-hari? InsyaAllah memang kita ada designer kita yang membuatkan pakaian-pakaian contohnya musim tahun ni ikut color, tema dan kita rangkumkan kebanyakan orang Malaysia ni, orang Melayu terutamanya suka pakaian sedondon kan. Betul. Jadi kita di kalangan anak-anak dan ibu bapa
kita boleh rangkumkan dengan pakaian tersebut. InsyaAllah kita mengikut trend yang kita adakan lah, insyaAllah. Dan bercakap tentang kos dan dalam kita melalui zaman-zaman kekuatan ekonomi ini, saya ada terlihat satu video di TikTok di mana satu keluarga ini, ibu, ayah dan 2 orang anak pergi ke satu kedai dengan bajet RM400. Mereka boleh dapatkan baju untuk ibu bapa, anak, 2 anak daripada atas sampai bawah sama warna. Adakah RM400 ini cukup untuk membeli pakaian untuk 4 sekeluarga kalau di hari-hari? Sebenarnya saya rasa mungkin akan dapat lebih lagi. Sebab apa, kita ambil contoh pakaian kita, seluar kita untuk budak-budak ada lebih kurang tak sampai RM40. Okey. Jadi mereka boleh dapat seorang mungkin 2 pasang untuk kanak-kanak. Dan untuk yang dewasa pun, ibu bapa pun, kita pun paling tinggi harga kita pun tak sampai RM80. Jadi insyaAllah lah, sebab itulah kita menjaga rate daripada segi harga barang ni, insyaAllah. Sebab itu ramai di kalangan peringkat luar bandar yang memilih pakaian hari-hari ini untuk mereka mencari dan mampu untuk mereka pakai. Dan ini kita menjaga daripada hampir market kita dah 30 tahun dalam pasaran. Dan insyaAllah, alhamdulillah, sambutan semakin lama semakin menggalakkan. Contohnya saya ambil semasa back to school baru-baru ni, kita punya pakaian sampai habis stok kita. Wow. Syukur, alhamdulillah lah. Terima kasihlah sangat kepada pelanggan-pelanggan pusat pakaian raya yang tak jemu-jemu membeli pakaian, sama ada untuk season back to school maupun untuk hari raya. Alhamdulillah. Walaupun kita sedia maklum sekarang kan keadaan ekonomi, baru saja membeli pakaian sekolah anak, tapi untuk nak menyambut Ramadan, so kita perlukan juga anak-anak untuk pakaian raya. Terima kasih. Baik, hanya berbaki mungkin kurang daripada seminggu kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan kita nak tahu juga ada tak antara cawangan pusat pakaian hari-hari yang melanjutkan waktu operasi bagi memberi peluang kepada pengunjung untuk orang kata membeli belah dalam waktu yang lebih panjang lah. Buat sementara waktu ni mandangkan kita pun nak jaga kepentingan untuk kaki tangan kita. Mereka bekerja bermula daripada pukul 10 pagi sehinggalah 10 malam. So saya rasa macam simpati jugalah kepada mereka. Buat sementara waktu ni kita tak pernah melebihkan masa untuk mereka bekerja lah. Sebab kita pernah cuba dulu, tapi bila kita tengok keadaan mereka bila pagi tu nak masuk pun dalam keadaan ni, jadi kita still dengan waktu 10 pagi kita operasi dan hingga 10 malam kita tutup. Alhamdulillah. Betul. Maknanya kebajikan pekerja pun kenalah dijaga juga. Baik, di hujung-hujung hujung bulan Ramadan nak memasuki Syawal ni, selalunya 2-3 hari sebelum raya tu adalah jualan harga runtuh. Ada juga ke dekat hari-hari nanti ke macam mana? Okey, kita masih lagi maintain dengan harga yang kita ada, dan cuma mungkin kita tengok nanti akan datang kita menawarkan mungkin kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin kita tengok nanti kita akan bagi diskaun yang terbaik lah. Normally memang kita akan bagi diskaun kepada mana-mana pertubuhan ataupun rumah-rumah anak yatim ataupun kepada sekolah-sekolah yang datang membeli pakaian raya ni, kita memang bagi diskaun special untuk diorang. Dan diskaun itu tak perlu di-apply dimohon awal ataupun pergi sahaja ke mana-mana cawangan dan tunjukkan kebiasaannya kebanyakan menelefon saya sendiri personal, WhatsApp saya, dan ada juga mereka boleh pergi terus berjumpa dengan shop manager, area manager untuk mendapatkan diskaun, asalkan mereka ni datang daripada pertubuhan mana-mana NGO, anak yatim ataupun sekolah yang memerlukan, yang datang ramai. Jadi kalau kepada individu ni kita memang tak bagilah, tapi kepada NGO atau persatuan kita akan bagi diskaun yang special khusus untuk Ramadan. Dan kalau kita lihat daripada visual ini antara orang kata apa yang menarik sempena Aidilfitri bersama dengan hari-hari. Dan kalau kita lihat juga banyak cawangan pusat pakaian hari-hari ini di seluruh Malaysia. Mungkin Encik Amil nak jelaskan kepada semua.
di sana? Ya, Alhamdulillah. Itulah yang saya kata tadi, setiap pembelian daripada pelanggan kita lebih daripada RM100, kita bagi pack raya dan goodies bag yang tadi itu. So special keluaran terbaru tu. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita telah berada mencecah hampir 101 outlet. Wow, dalam semenanjung Malaysia lah, Seluruh tak termasuk Sabah. So Okey. coming soon lah kita akan jejak buka di Sabah dan di Sarawak pun kita dah buka, dan syukur Alhamdulillah lah. Sebab itu di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pelanggan pusat pakaian hari-hari yang tak jemu-jemu membeli pakaian, khususnya bila bulan bila raya ni. So nampak walaupun kita tahulah sekarang ni kan keadaan ekonomi yang saya kata tadi tu, tetapi mereka memerlukan pakaian untuk raya, pakaian baru kepada anak-anak ni kan. Jadi Alhamdulillah lah, sambutan sangat menggalakkan. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hujung-hujung ni kita nak dengar sedikit mungkin ucapan dan juga harapan Cik Amil sendiri kepada penonton kita dan juga kepada pengunjung ke pusat pakaian hari-hari. Okey, sekali lagi lah saya pertamanya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan pusat pakaian hari-hari yang tak jemu-jemu datang membeli pakaian sekolah, pakaian raya, dan Alhamdulillah bukan saja tuan-tuan dan perempuan pelanggan-pelanggan membeli pakaian raya ni untuk keuntungan pusat pakaian hari-hari. Kita juga membuat program-program CSR, memberikan apa yang tuan-tuan telah beli kepada pusat pakaian hari, kita bagi balik semula kepada pelanggan-pelanggan yang memerlukan bantuan, contohnya macam kerja-kerja CSR. Antaranya bernama pun kita ada bagi juga untuk mereka pekerja-pekerja bernama yang mungkin berpendapatan rendah. Jadi kita ada bagi voucher juga kepada mereka untuk meraihkan hari raya yang akan menjelma ni. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya lah juga kepada semua kaki tangan bernama dan juga kepada pelanggan-pelanggan pusat pakaian hari-hari khususnya yang sentiasa memberi sokongan kepada kita, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Amiluddin Haji Latif, pengarah Pusat Pakaian Hari-hari kerana bersama kami dalam mewar-warkan keistimewaan Pusat Pakaian Hari-hari. Dan kepada semua yang berada di Melaka, minggu ini awak pergi ke cawangan Pusat Pakaian Hari-hari, manalah tahu rezeki dapat berbulambuk ataupun dapat roti john. Selain dapat baju murah-murah. Mana tahu kita masih lagi nak membeli baju-baju raya kan, bolehlah ke Pusat Pakaian Hari-hari. Baik, setakat ini sahaja rancangan kita untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia menonton Apa Khabar Malaysia. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah bersama saya Pasha dan juga saya Helena Pallavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye.